A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah 10 ayat pertama surah Al-Kahfi kita mulakan sebagai permulaan pertemuan kita pada kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi izin untuk sama-sama kita masih bersama-sama berada di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Allah pinjamkan kepada kita nyawa. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi nikmat-nikmatnya kepada kita yang tidak lain tidak bukan semua ini hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, barisan hadapan yang sangat hebat. Saya mulakan dengan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi ini. Kalau yang boleh ikut, terus ikut. Kalau yang dah hafal, alhamdulillah. Kalau yang masih belum hafal, cubalah untuk hafal. Ianya tidak wajib, tapi dalam menghadapi keadaan dan ketika ini, lebih-lebih lagi kita berada di akhir zaman ini, ia menjadi satu kemestian. Kerana Nabi SAW pernah menyatakan bahawasanya orang sesiapa yang menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, maka ia akan dipelihara daripada fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan An-Nasai. Manakala hadis daripada riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasai dan Tirmizi, kata Nabi SAW, barang sesiapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi terjaga dari fitnah Dajjal. Kita umat akhir zaman, maka sedapat tidak kita cuba untuk hafal. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemudahan untuk kita menghafalnya. Lebih-lebih lagi, ditambah lagi, secantiknya kita hafal dan amalkan doa yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai pendinding daripada fitnah Dajjal, iaitu Nabi SAW membaca doa ini dalam solat selepas daripada bacaan tahiyat akhir fil alamin innaka hamidum majid. Nabi membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kalau boleh sama-sama kita hafal, kerana kandungan ataupun maksud daripada doa-doa ini, Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni selamat daripada yang pertamanya fitnah api neraka Jahannam, kemudian fitnah kubur ataupun azab kubur, fitnah kehidupan, dan
fitnah kematian serta fitnah Al-Masihud Dajjal. Saya nak fokuskan Alhamdulillah. Saya nak fokuskan apa yang disebutkan sebagai fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau boleh dalam setiap kali sembahyang dengan doa ini, antara lain kita minta Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada fitnah kehidupan yang memang kita tidak mampu, kecuali dengan izin dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang keduanya, tuan-tuan, puan-puan, frontliner, barisan hadapan yang saya sangat hormati, kita rujuk apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11. Saya ambil sebagai tema untuk perbincangan pada kali ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah At-Taghabun ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam firman-Nya yang mulia, surah At-Taghabun ayat yang ke-11. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu kesusahan ataupun bala bencana ataupun ujian yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak fokuskan apa yang berlaku sekarang. Ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, ujian penyakit yang merebak, merupakan salah satu daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan semua ini, sebelum daripada Allah ciptakan manusia lagi, Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan bahawasanya tahun-tahun sekian-sekian Allah Subhanahu Wa Taala akan uji kita. Dan daripada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan bahawasanya ma asaba min musibatin illa biiznillah. Berlaku satu-satu ujian ini adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita ini sama sekali tidak akan berlaku kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa ujian ini? Untuk apa Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ujian ini? Seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mulk, yang telah menjadi satu amalan untuk kita orang Johor. Setiap malam kita akan baca surah ini. Ayat 2 Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kematian dan kehidupan ini tidak lain tidak bukan sebagai ujian, sebagai ujian untuk uji kita. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu Wa Taala kata ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkenaan dengan ujian, dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawasanya wa man yu'min billah, dan barang sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yahdi qalbah, Allah akan memimpin hati mereka untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala kenakan, dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita ini, Allah memimpin hati kita untuk tenang, untuk sabar dan untuk redha dengan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan ini. Kerana segala perkara yang berlaku ini adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan sekali lagi saya sebutkan bahawasanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memimpin diri kita, ahli keluarga kita yang bersama-sama dengan kita, sahabat-sahabat kita, supaya redha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita. Sahabat-sahabat sekalian, barisan hadapan, petugas-petugas kesihatan terutamanya, saya ucapkan terima kasih dan terima kasih, sebab anda adalah hero kami. Allah Subhanahu wa taala telah memilih anda semua untuk berada di sini, untuk berada di barisan hadapan, untuk membantu kami, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan yang terbaik untuk anda semua. Saya bincang dengan seorang sahabat saya berkenaan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat hebat, iaitu berkenaan dengan dua mata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Daripada Ibnu Abbas, dia berkata bahawasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah, dan mata yang pada malam hari berjaga kerana membela agama Allah, yakni fi sabilillah. Hadis riwayat Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis sahih. Saya bertanya kepada sahabat saya berkenaan dengan yang dinyatakan sebagai fi sabilillah. Apakah yang dimaksudkan dengan fi sabilillah? Lalu dia nyatakan bahawasanya kalau ikutkan lafaz fi sabilillah di sini, disebutkan mutlak dalam Al-Quran dan juga sunnah, memang bermaksud ketika perang. Akan tetapi dalam beberapa hadis lain seolah menjadi qarinah Nabi kaitkan sabilillah ini dengan selain perang, seperti menjaga mak ayah yang tua, anak-anak yang kecil pun fisabilillah juga. Lebih-lebih lagi frontliner kita yang sedang bertungkus lumus memberi khidmat yang terbaik juga fisabilillah dalam konteks hadis ini. Maka saya sebutkan ini adalah berita gembira untuk anda semua. Kami tidak mampu untuk menjadi seperti anda. Maka berbahagialah kalau apa yang disebutkan dalam hadis ini merangkumi ataupun termasuk dengan tuan-tuan yang terlibat di bahagian hadapan sebagai frontliner, menjaga kesihatan, menjaga keamanan, menjaga keadaan kami sekarang ini. Maka saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kurniakanlah kelebihan yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, di mana dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka termasuklah anda yang berjaga malam, bersiap sedia, sentiasa bersiap siaga untuk memastikan wabak ini tidak merebak, untuk memastikan pesakit-pesakit dapat diurus dengan baik. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga Allah Subhanahu wa taala golongkan tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat petugas-petugas kesihatan, terutamanya di hospital Encik Besar Keluang, Encik Besar Hajah Kalsum Keluang, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dan Allah Subhanahu wa taala membalas segala apa yang telah dikorbankan oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian dengan balasan yang terbaik. Dalam keadaan tuan-tuan
bersedia di hospital dalam keadaan tuan-tuan, puan-puan juga ada keluarga, ada anak isteri, ada mak ayah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala membalasnya lebih baik daripada itu. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga ibu dan ayah tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga keluarga tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memberi kesihatan kepada mereka, kerana dengan asbab tuan-tuan dan puan-puan berada di sana menjaga kesihatan dan keamanan kami. Kadang-kadang ketika makan tengah hari bersama dengan keluarga, saya teringat macam manalah keadaan sahabat-sahabat di frontliner ini. Apa yang mereka makan? Sempat tak mereka rehat? Kami dalam keadaan perintah kawalan pergerakan PKP, masih lagi boleh rehat, masih lagi boleh makan, masih lagi boleh tidur dengan cukup. Kadang-kadang terfikir bagaimana keadaan sahabat-sahabat di frontliner. Ya Allah, kurniakanlah yang terbaik untuk mereka. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada mereka. Ya Allah, berikanlah nikmat dan gandakanlah pahala untuk mereka. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan mereka di tempat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sekadar ini untuk pertemuan kali ini. InsyaAllah kalau ada masa di ruang yang lain, di pertemuan yang lain, kita jumpa lagi. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, buruk dalam hati daripada kekurangan kita. Hakikatnya semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, terima kasih dan terima kasih kerana sudi menjaga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.